Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, sila keluarkan buku teks sains. Pada minggu lepas, kita telah mempelajari mengenai haiwan yang bertelur sedikit dan bertelur banyak dan haiwan yang melahirkan anak sedikit dan melahirkan anak banyak. Okey. Contoh haiwan yang bertelur sedikit ialah angsa dan contoh untuk haiwan yang bertelur banyak ialah katak. Manakala haiwan yang melahirkan anak sedikit ialah lembu dan haiwan yang melahirkan anak banyak ialah kucing. Itu adalah contoh-contoh haiwan yang kita telah pelajari pada minggu lepas. Buka muka surat 43. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai kami serupa, kami berbeza. Okey, jom kita baca sama-sama. Anak beruang menyerupai induknya. Contohnya, badan berbulu tebal. Okey, apa itu induknya? Induknya bermaksud ibu dan bapa haiwan. Okey. Badak air, harimau dan belalang juga mempunyai anak yang sama seperti induknya, iaitu sama seperti ibu dan bapa mereka. Okey, mari kita lihat gambar beruang. Ini adalah induknya, manakala ini adalah anaknya. Awak boleh lihat persamaan antara induk dan anak iaitu mempunyai bulu tebal. Seterusnya, badak air. Tengok gambar anak dia, tengok gambar induknya. Sama ke tak sama? Sama. Seterusnya ialah harimau. Tengok gambar anak harimau, tengok gambar induknya. Sama ke tak? Sama kan nampak? Anak dia ada belang, induknya pun ada belang. Dan contoh terakhir ialah belalang. Anak belalang pun sama dengan induknya. Okey, keempat-empat jenis haiwan ini adalah contoh haiwan yang sama dengan induknya. Buka muka surat 44. Okey. Ada juga anak haiwan lain yang tidak menyerupai induknya. Contohnya, kumbang, kura-kura dan rama-rama. Okey, mari kita lihat gambar di bawah. Ini anak kumbang kura-kura yang dinamakan sebagai larva. Anak kumbang kura-kura tidak menyerupai induknya. Okey, ini adalah kumbang kura-kura ataupun kita panggil ladybug. Okey, awak tengok. Ini anaknya, ini induknya. Sama ke tak sama? Tak sama. Seterusnya ialah rama-rama. Okey, ini pula larva rama-rama. Larva rama-rama juga dipanggil sebagai beluncas. Beluncas tidak sama seperti rama-rama. Okey, awak boleh tengok. Ini adalah beluncas, ini adalah rama-rama. Sama tak beluncas dengan rama-rama? Tak sama. Okey, ini adalah dua contoh haiwan yang tidak menyerupai dengan induknya. Okey, ini anak dia. Ni induknya. Kesimpulannya, ada anak haiwan yang menyerupai induknya dan ada anak haiwan yang tidak menyerupai induk. Buka muka surat 45. Seterusnya, kita akan mempelajari mengenai kitar hidup haiwan. Jom kita baca sama-sama. Haiwan yang bertelur
akan mengalami perubahan tumbesaran daripada peringkat telur sehingga dewasa. Peringkat perubahan ini berlaku dalam kitar hidup haiwan. Okey, dia bagi contoh kat sini adalah katak. Ini adalah kitar hidup katak. Yang pertama dia bermula dengan katak dewasa. Katak dewasa akan bertelur dan kemudian telur itu akan berubah menjadi berudu. Bila dah sudah fasa berudu, dia akan menjadi anak katak dan akhirnya dia akan membesar menjadi katak dewasa. Okey, ini adalah contoh untuk haiwan yang bertelur. Buka muka surat 46. Okey, ini adalah contoh kitar hidup haiwan bagi haiwan yang melahirkan anak. Okey, kitar hidup haiwan yang melahirkan anak ini lebih ringkas berbanding kitar hidup haiwan yang bertelur. Okey, awak tengok ada 3 je langkah dia. Bermula dengan lembu dewasa. Lembu dewasa melahirkan anak, kemudian menjadi anak lembu dan akhir sekali menjadi lembu dewasa. Setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama mengenai anak haiwan yang menyerupai induknya. Yang kedua, anak haiwan yang tidak menyerupai induknya. Dan yang ketiga, kitar hidup haiwan. Semoga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.